Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi malam ni kita nak borak santai je. Kita nak borak-borak kupas-kupas sikit tentang beberapa perkara lah. Jadi kebelakangan ni aku banyak menerima soalan-soalan yang aku boleh katakan hampir sama. Terutamanya ketika aku review Nubia Red Magic 5G dan juga Blackshark 3 Pro lah. So dekat YouTube aku ramai kawan-kawan yang bertanya, "Bro, itu Nubia Red Magic 5G Blackshark 3 Pro tu set mana?" Aku selalu cakap set China lah, import set. So diorang katanya, "Okey tak set China? Apa beza set China, set global dengan set Malaysia set?" Jadi itu yang kita nak kupas dan borakkan pada malam ni. Jadi malam ni aku nak cerita dan nak rungkaikan sikit lah berdasarkan pengetahuan aku tentang perbezaan antara China set versus dengan global set. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nak cerita dulu benda-benda asas. Okay, yang pertama, apa itu China set, apa itu global set? Okey, dalam terma mudahnya, China set ni adalah set telefon yang dibina ataupun dikeluarkan khusus untuk pasaran China. Manakala global set ni, dia sama je dengan Malaysia set. Malaysia set tu sebenarnya global set. Maknanya dia dibina untuk pasaran luar daripada pasaran China. Contohnya Malaysia, India, Indonesia, US dan lain-lain lah. Seterusnya lah orang tanya, kenapa pula ada set-set berlainan ni kan? Selalunya kita dengar beza set tu sebab warranty. Tetapi kenapa orang terlalu menyebut China set versus global set? Sebab apa diwujudnya perbezaan antara dua set tu? Macam korang tahu, setiap negara mempunyai dia punya law masing-masing lah. Jadi China antara negara yang amat boleh kata ketat lah dari segi law telefon ni, law software, law dari segi internet, benda-benda lah. Sebab kalau macam korang pernah pergi ke China, dekat China korang tak boleh nak access lah google.com ni, nak search ke apa. Korang kena pakai China punya searching punya web lah, Baidu ke apalah kan. Jadi dekat situ je menunjukkan bahawa dekat level tu je dia dah kawal. Tak silap aku, WhatsApp pun tak boleh guna. Sebab itu dekat China diorang banyak guna WeChat. WeChat ni semua asal daripada China. Kat China, dia punya main communication tool adalah WeChat. Jadi dekat situ menunjukkan bahawa betapa kerajaan China tu mungkin, bagi pendapat aku, dia nak kawal dari segi keberahasiaan dalaman negara diorang lah. Tak nak sampai leak keluar. Jadi dekat situlah wujudnya set China ni lain sikit, set global ni lain sikit. Tapi berapa lain, kita akan bincangkan. Jadi kita ke topik utama. Apa bezanya China set versus global set Malaysia set ni? Perbezaan pertama adalah dari segi harga. Okey, untuk China set, selalunya harga yang dijual ataupun harga yang ditawarkan adalah harga yang diumumkan ketika pelancaran model tersebut. Macam kita tahu, macam Xiaomi ke, Blackshark ke, Oppo ke, semuanya asalnya daripada China. So, diorang akan launch event tu first kat China. So, harga yang terpapar kat China tu, itulah harga original pasaran China tu lah. Manakala, harga untuk global set ataupun Malaysia set ni depend pada banyak faktor. Depend pada cukai, depend pada currency exchange. Ada kalanya model-model telefon ni apabila masuk ke pasaran global, dia menjadi lebih mahal, sama ada mahal sikit atau mahal banyak. Sebagai contoh, Blackshark 3 Pro, kita ambil contoh terdekat. Blackshark 3 Pro, import set. Untuk spek 12GB RAM dengan 256GB storage, seller yang import bawa masuk ke pasaran Malaysia menjual import set tersebut dengan harga lebih kurang 3,300 ke 3,600. Manakala baru-baru ni Blackshark Malaysia telah melancarkan harga Blackshark 3 Pro spek yang sama untuk pasaran Malaysia, mereka jual dengan tanda harga RM4,199. Dekat situ je dah ada beza lebih kurang RM7 ke RM900. Perbezaan kedua adalah dari segi availability. Maknanya bila phone-phone ni available kat market. Okey, untuk China punya set, dia selalunya akan available untuk dibeli oleh pengguna sejurus selepas event launching kat China tu lah. Orang China dah boleh beli. Ataupun paling lewat pun 2-3 hari lepas launching tu lah dekat China. So lepas tu seminggu 2 minggu, importer daripada Malaysia pula akan bawa daripada China masuk ke Malaysia untuk jadi AP set ataupun import set. Manakala untuk Malaysia set ni ataupun global set, selalunya dia punya launching tu lambat sikit. Dia akan lambat 3 minggu ke sebulan lebih, depend pada phone, depend pada company lah. Sebagai contoh, macam Blackshark 3 Pro ni, Blackshark 3 ni dia dah lancarkan dekat China lebih kurang bulan Mac. Tetapi Malaysia akan officially launch ataupun jual lebih kurang 30 April ni. Jadi dekat situ bezanya sebulan setengah kan. Perbezaan ketiga adalah dari segi warranty. Ini antara benda yang banyak orang concern lah. Warranty. Yes, warranty. Banyak orang tanya aku macam-macam pasal warranty, tapi aku punya jawapan senang je. Kalau beli apa-apa barang baru lah, kita cerita barang baru, tak kisah import set China ke Malaysia set ke, bagi aku senang je. Kita beli barang, kita tak expect untuk barang tu rosak. Tetapi walau bagaimanapun kita kena prepare juga, kata-kata dia rosak sendiri kan. Jadi tak salah untuk orang yang concern pasal warranty. Tapi untuk orang macam aku jarang concern sangat pasal warranty lah. Sebab apa? Aku pakai phone tak lama. Jadi mungkin orang yang pakai phone lama, dia akan concern pasal long term punya warranty lah. Dari segi warranty pula, bagi aku macam ni. China set, dia ada warranty. Dia sama juga sebab dia adalah original. Tapi dia daripada China punya original. So warranty ni adalah daripada company dekat China.
Tapi kau jangan serabut pula bila dengar company kat China, kalau aku beli takkan aku nak hantar warranty kat China, mana aku pandai shipping ni. Jangan risau. Selalunya importer yang bawa masuk import set ni ke Malaysia selalunya adalah company-company yang reputable ataupun besar lah. Sama ada diorang akan uruskan untuk hantar claim warranty kat China, ataupun diorang ada technician diorang kat Malaysia ni untuk tolong claimkan atau menguruskan baiki-baiki dekat Malaysia ni. So secara umumnya ada warranty. Manakala untuk global atau Malaysia set, dia ada warranty dalam Malaysia, senang kan. Jadi apa-apa hal kau boleh terus hantar pada authorized kedai yang ada lah, contohnya Xiaomi ke apa. Tapi korang mesti tahu bahawa masih lagi ada kebanyakan company-company daripada China ni yang ada konon-kononnya Malaysia set ni, kebanyakannya tak ada pun authorized service center kat Malaysia ni. Diorang pakai third party punya company je. Dia authorized this company ABC, kau adalah technician untuk service kita orang punya brand. Dia punya company tak ada pun officially diorang punya service center kat Malaysia. Jadi secara asalnya sama je. Yang penting boleh claim warranty, boleh baiki, dua-dua ada warranty. Perbezaan seterusnya adalah dari segi hardware, dari segi binaan lah. Secara umumnya dari segi rupa pakai sama je. Import set ke, Malaysia set ke, global set ke, China set ke, semuanya telefon dia sama. Rupa dia sama, kamera dia sama, RAM dia sama. Dia punya benda banyak sama lah. Mungkin beza sikit-sikit lah dari segi dia punya network band. Mana China mungkin dia banyak support untuk band-band dekat telco China. Manakala untuk band-band dekat luar selain China tu dia sikit support. Tapi jangan risau, setakat penggunaan aku, China set dekat Malaysia tak ada masalah dari segi telco, dari segi line telefon ke apalah. Mungkin ada setengah orang report bahawa line tak kuat tarik ke apa kan, tapi ada pula orang yang okey kan. Jadi depend pada case by case. Manakala untuk global set atau Malaysia set ni, dia memang khusus untuk pasaran masing-masing lah. Jadi dia tak ada isu dari segi bandwidth ke apa-apalah. So no problem about hardware. Seterusnya perbezaannya adalah dari segi spesifikasi ataupun specification. Dari segi spesifikasi ni pun aku boleh cakap sama je. Dua-dua mempunyai spesifikasi yang sama, mempunyai battery size yang sama. Yang berbezanya adalah mungkin ada kadang-kadang setengah spesifikasi yang keluar dekat China tak masuk pasaran Malaysia. Contohnya macam Black Shark 3, tak silap aku, dekat China dia ada set 8GB 128. Tapi dekat Malaysia masuk 8GB 256 dengan 12GB 256. Ataupun Black Shark 3 dekat China dia ada pink edition, warna pink, untuk girl memang cun lah. Tapi dekat Malaysia tak masuk, belum masuk atau tak masuk. Jadi secara umumnya spek tu sama, tapi spek apa yang masuk pasaran kita tu yang membezakannya. Macam Xiaomi Mi 9 tahun lepas, kau ingat tak Xiaomi Mi 9 tu hari kan, dia masuk spek apa je mula-mula 6GB je kan. Sedangkan China ada 8GB. Lepas tu kemudian baru dia masuk 12GB lah, premium edition lah, macam-macam lah kan. Perbezaan seterusnya adalah set aksesori di dalam kotak. Yang ini pun sama, secara umumnya selalunya dia bergantung kepada model, bergantung kepada jenama. Antara China set dengan global atau Malaysia set, selalunya bezanya tu timbal balik tau. Contohnya apa tau? Contohnya untuk Nubia Red Magic 5G. Nubia Red Magic 5G untuk China set, mereka memberikan adapter pengecasan 55W di dalam kotak. Manakala untuk global set, setakat aku tahu untuk Euro ke US, dia orang hanya membekalkan 18W saja. Mungkin dari segi watt pengecasan pantas tu ada regulation dekat US atau UK yang tak boleh terlampau laju, nanti takut meletup apa tak tahulah. Tetapi itu antara perbezaannya lah. Contoh perbezaan lain adalah contoh macam itu hari Asus ROG 2 versi 8GB RAM tu. Kalau korang beli China set, dia punya kotak adalah kotak lain sikit, petak kotak dia. Dan dia punya aksesori dalaman dia memberikan 18W punya pengecasan pantas. Dia tak ada aero cooler kipas tu, dia tak ada aero casing. Manakala untuk Malaysia set dipanggil strict edition, dia punya kotak sama macam kotak yang 12GB RAM. Dalam tu ada 30W pengecasan pantas dan ada aero fan, ada aero casing. Jadi dari segi aksesori ni depend. Kadang-kadang ada kalinya set China tu lagi gempak, kadang-kadang set Malaysia lagi gempak. Jadi tengok pada model apa yang korang nak beli. Perbezaan seterusnya adalah dari segi software. Ini pun perbezaan yang banyak orang risaukan lah selain harga dan warranty. Dari segi software, obviously China set dihadir dengan China ROM, manakala Malaysia set ataupun global set dihadir dengan global ROM lah, ataupun Malaysia punya ROM lah. Dari segi ROM ni ataupun dari segi dia punya Android experience ni, sebab apa aku cakap pasal Android? Sebab apa Apple, kau beli kat China ke Arab ke, dia punya iOS sama, tak ada beza. Tetapi untuk Android ni dia ada beza tau. Dekat China dia panggil China ROM, selain China kita panggil global ROM lah. Jadi perbezaan antara dua ROM ni adalah perbezaan-perbezaan dia. Tetapi bagi aku perbezaan tu taklah terlampau signifikan bagi orang yang mungkin ada sedikit ilmu dan faham macam mana nak operate Android tersebut. Dan dalam kebanyakan situasi, Android ni, contohnya China ROM, boleh kita flash ataupun tukar kepada global punya ROM dalam banyak keadaan lah. Jadi apa beza antara China ROM dengan global ROM? Tadi set kan, sekarang ROM dia punya software, apa bezanya pula? Okey, China ROM ni dia di-develop khusus untuk pasaran China lah. Macam kita cakap tadi, China dia ada sekatan-sekatan dia lah. Jadi dia ada benda yang tak ada benda yang dia adakan dalam tu. Bergantung pada rule and regulation dekat China. Jadi disebabkan itu, bila korang beli import set ni, korang buka bahagian setting, mula-mula nak set up tu je, korang akan nampak perbezaan pertama iaitu bahasa. Bahasa untuk China ROM memang kebanyakannya bahasa Cina lah.
bahasa Chinese. Dia ada macam-macam language kat Chinese sana. Tetapi walau bagaimanapun bahasa Inggeris mesti ada satu. Jangan risau. Mesti ada bahasa Inggeris dalamnya. Jadi tak ada isu lah kan. Aku rasa semua orang satu dunia boleh cakap bahasa Inggeris ataupun at least faham sikit bahasa Inggeris. Selain itu, untuk China Room ni di banyak aplikasi-aplikasi China sana lah. Dan ada setengah tempat tu dia ada bahasa China lah, yang contohnya dekat dia punya news feed ke, dekat dia punya setting tu akan ada sikit-sikit bahasa China. Tapi tak terlampau dahsyat lah. Dan yang paling penting, China Room ni dia tak di pre-installkan ataupun datang dengan Play Store. Ini yang banyak menjadi kegusaran ramai bila tanya aku, bang, Play Store macam mana bang? Play Store macam mana? Yelah, Play Store tu kira macam nadi sesebuah operating system tu. Tanpa Play Store macam mana korang install apps kan? Untuk orang-orang yang mungkin tak pandai nak sideload daripada tepi. Manakala untuk Global Roam ataupun Malaysia Roam ataupun India Roam, apa-apalah Global Roam selain Roam China tu, secara asalnya dia dibina untuk pasaran selain China. So bahasa dekat dalam tu ada macam-macam bahasa lah, depend pada negara-negara yang dijual tu. Kalau Malaysia dia adalah bahasa Malaysia, Jawa, Indo, macam-macam bahasa, jangan risau. Dan bahasa China pun ada, jangan risau. Dan dia memang hampir tiada lah apps China ni, blockware China tak ada declare, jadi semuanya aplikasi English lah. Dan yang paling penting, dia dah siap install Play Store. Memang Play Store tu dah terbina dekat dalam Global Roam. Jadi dekat sini nampak macam memang kena ambil Global Roam lah ataupun Global Set lah kan. Tapi jangan risau. Sebab apa? Itulah kecantikan dunia Android tau. Selagi dia adalah Android, semua benda boleh buat mah. Itu Play Store mesti boleh install sendiri punya. Jangan risau. Orang yang tak berapa pandai pun, Google je kat Google, kau download aplikasi semua, kau jalan install. Memang boleh pakai. Sedangkan Huawei yang kena ban dengan US, kena ban dengan Google, tak boleh berurus niaga ke Google tu, pun masih sampai sekarang, phone-phone dia boleh di-install dengan GMS. Ada je cara, jangan risau. Jadi, korang dah tengok kan aku cerita panjang lebar daripada awal sampai habis. Apa itu Global Set, apa itu China Set, apa itu Global Roam, apa itu China Roam. Apa perbezaan antara kedua-dua set ni. Jadi secara conclusionnya bagi aku senang. Untuk orang macam aku, mana-mana pun okey. Yang penting bagi aku dua perkara je bagi penting. Yang penting harga, masa, availability tu. Harga. Bagi aku, kalau anda kata harga import set China set dengan harga Malaysia set tu beza dia 100-200, memang no brainer beli Malaysia set. Sebab apa? Perbezaan tu sangat-sangat minimal untuk benda-benda yang aku cakap beza-beza dia tadi. Tetapi kalau contoh anda kata harga dia beza 700, 800, 1000, memang no brainer lah, beli je lah import set tu, China set tu. Buat apa nak bazir 800-600 untuk warranty, untuk ROM saja. Bagi aku lah, tu pendapat aku lah. So, perkara kedua yang penting adalah masa, availability. Kalau contoh anda kata phone tersebut lancar ini hari, minggu depan dah ada kat pasaran Malaysia import set, China set, aku rela beli. Kalau anda kata phone tu mungkin keluar Malaysia set bulan depan, nampak lagi kan? Sebab macam korang tahu, dunia teknologi bergerak pantas. Ini hari keluar Blackshot 3 minggu depan dah keluar IQOO 5G nak lawan dia. Terus keluar pula model lain lepas tu kan. Jadi ini hari punya model dah jadi lapuk selepas tu. Jadi anda kata kalau orang macam aku yang memang suka betul-betul tukar telefon ni, kalau nak tunggu Malaysia set, masa tu dah jadi lapuk, nanti nak jual second hand market, orang dah beli next phone kan. Jadi itu adalah satu kerugian bagi aku lah. Kita mungkin selamat dari segi warranty, dari segi ROM, tapi nanti aku akan rugi banyak dari segi harga second hand market value. Tetapi bagi korang yang kat luar, tu depend pada korang punya preference. Ada orang yang mempunyai duit dan tak nak pening-pening kepala pasal ROM, pasal warranty kan. Memang beli nak pakai lama sikit. Kalau anda kata apa-apa hal, nak claim tak nak pening-pening kepala, boleh pergi mana-mana kedai yang ada dekat Malaysia. Aku saja korang ambil lah Malaysia set atau Global set. So itu lebih tidak memeningkan kepala. Tetapi kalau korang ada duit juga, tapi korang jenis macam nak jimat sikit lah kan, boleh jimat 600, 700, buat apa nak bazirkan kan. Dan korang pun boleh nak ada rajin sikit nak Google untuk benda-benda Global Roam, Global Roam, China Roam ni. Aku nasihatkan korang ambil China set, sama je sebenarnya. Dia phone yang sama, tetapi dengan penawaran harga yang mungkin sikit atau mungkin banyak murah dia. Tetapi kalau korang ni memang jenis-jenis duit tu kumpul, memang menabung nak beli telefon, dan memang itulah phone yang target kan, jangan pening-pening kepala, jangan risau, ambil je China set. Tetapi nasihat aku, kalau korang nak ambil China set ke China Roam ke, pastikan korang beli daripada seller-seller yang trusted lah, yang reputable. Sebab apa? Kalau anda kata ada apa-apa isu, contohnya apa-apa set pun akan rosak kan. Kalau kena nasib tak baik, rosak-rosak. Kalau anda kata masalah phone tu, korang boleh pergi claim kat dia akan bantu sekurang-kurangnya. Jangan kau pergi beli kat seller entah mana-mana. Nanti kalau apa-apa jadi kan, dia lepas tangan. Dia cakap kita tak handle apa-apa, you kena hantar pada China. Dah masak kau, mana kau nak hantar ke China nak shipping, aku pun tak pandai. So guys, sampai sini saja video ulasan perbezaan antara China set versus Global set. Kalau anda kata korang suka video-video perbincangan, perbahasan, pemborakan benda-benda macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, dan korang boleh klik bell notification icon di bawah untuk menerima adik-adik terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.